Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayyuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah, senang pendengar yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita telah pun menyempurnakan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita solat isyak, solat tarawih dan solat witir berjemaah. Kemudian sebagai halwa telinga untuk kita sama-sama mencari redha Allah Subhanahu wa taala, menambahkan koleksi-koleksi ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berkongsi dengan kemajuan sains dan teknologi hari ini, walaupun kita tak boleh nak ke masjid, nak ke surau-surau dalam kuliah tazkirah Ramadan, tapi masih lagi boleh mendengar, masih lagi boleh melihat tazkirah di telefon ini dalam zaman kecanggihan sains dan teknologi ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih pastinya, segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita nanti bila mana kita berada di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala, dengan satu ayat yang kita bacanya berulang-ulang kali dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Nikmat aku mana lagi hendak kamu dustakan, kata Allah, suatu aku beri kamu kehidupan di dunia. Dan mudah-mudahan kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni dalam keadaan kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa sahaja yang ditegah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita Ramadan untuk hari yang ketiga, dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita usahakan walaupun baru di awal permulaan Ramadan ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan sepanjang kehidupan kita ni. Apatah lagi bila mana diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu bulan yang hanya diberikan khusus istimewa pada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat orang lain berebut-rebut untuk berada dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita kali ini Ramadan yang ke berapa kali dah tak tahulah. Mungkin ada lebih daripada 50 kali, mungkin ada sampai lebih pada 60 kali. Dan mudah-mudahan setiap Ramadan itu menjadikan kita lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah, malam ini kita kongsikan dalam kuliah ilmu ni dengan satu surah yang biasanya kita akan baca setiap kali kita menangguhkan kuliah. Dalam suratul As yang biasa kita baca
Kalau kita tak baca pun memang kita hafal dah suratul As ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi melainkan mereka yang beriman, yang beramal soleh, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Ayat ini walaupun pendek, tapi pengertian dia mendalam. Bahkan ulama dia buat penafsiran ayat ini pada dua keadaan. Satu cerita, satu tafsiran tentang suratul As ini cerita tentang masa. Cerita tentang manusia yang rugi dalam kehidupannya. Dan lagi satu tafsiran oleh para ulama nak ceritakan kepada kita contoh lambang manusia yang hebat dalam ibadahnya masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil tafsiran yang pertama, cerita tentang masa, tentang waktu. Wal 'asr, demi masa, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian, dan memang kita ni orang yang sentiasa rugi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata ulama dalam ayat itu dikategorikan, diletakkan manusia yang rugi itu pada tiga keadaan. Rugi manusia ni pada tiga keadaan. Bersandarkan dengan suratul As, demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Siapakah orang-orang yang rugi ni? Siapa yang rugi ni? Mungkin kita salah satu daripada golongan orang-orang yang rugi, manusia yang rugi. Seperti mana tafsiran pada para ulama. Yang pertama, golongan yang rugi ni kata Allah. Yang pertama sekali, orang yang paling rugi, manusia yang paling rugi dalam hidup ini, dalam dunia ini adalah manusia yang tak ada ilmu. Yang ni paling rugi, tak ada ilmu. Ilmu dunia tak ada, ilmu akhirat tak ada, paling rugi. Sebab tu dalam bab ilmu ni, Nabi tinggalkan kita hadis yang kita hadam dah, kita faham dah. Tulaban ilmi faridatin ala kulli muslim, kata Rasulullah. Menuntut ilmu tu adalah kewajipan bagi semua kamu, kata Rasulullah. Rangkumannya pada semua, tak kira sama ada kamu lelaki ataupun perempuan. Kewajipan pada kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Bermulanya ilmu tu daripada buayan sampai ke liang lahat, kata Rasulullah. Maknanya tak pernah kita berhenti. Daripada buayan sampailah ke liang lahat. Dan memang tok nenek kita dulu dalam buayan lagi diajarkan kita, dinyanyikan kita dengan lagu-lagu yang ada ilmunya. Doa. Tok nenek kita dulu biasa bila dia dodoikan anak cucunya, dinyanyikan dengan satu lagu yang hari ni kita tak nyanyi dah. Buai tinggi-tinggi sampai cucur atap. Belum tumbuh gigi, dah pandai baca kitab. Tu, orang yang ada ilmu. Dalam lagu tu ada doa. Dia doa, anak cucu dia belum tumbuh gigi, dah pandai baca kitab. Betul? Buai tinggi-tinggi, sampai cucur atap. Belum tumbuh gigi, dah pandai baca kitab. Betul? Zaman 50-an, 60-an, 8 tahun, 7 tahun, hatam Quran lah. Malu kalau 10 tahun tak hatam Quran. Kita bukan tumbuh gigi, dah habis gigi, baru baca Iqra' 3. Beza tak beza? Bahkan ada ulama yang dalam hidupnya dia cari ilmu sampai dia dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca surah Imam Nawawi, dia cari ilmu sampai dia lupa nak kahwin. Sampai lupa nak kahwin sehingga ditegur oleh anak muridnya. Anak murid dia tegur, wahai tuan guru, tuan ni siang cari ilmu, malam mengajarkan ilmu pada kami. Bahkan kawan-kawan tuan yang lainnya dia ada keluarga, ada anak, ada isteri. Tapi kenapa tuan belum lagi berkahwin? Kemudian dia cerita pada anaknya, terima kasihlah sebab kamu ingatkan aku lupa untuk kahwin. Dia sibuk cari ilmu sampai lupa untuk kahwin. Kita zaman kita ni, Allahu Akbar, mudahnya untuk cari ilmu. Walaupun dalam PKP ni tak boleh datang masjid, tak boleh datang surau, tapi boleh lagi dapat ilmu di mana? Di TV, di telefon ni. Cuma usaha kita sama ada kita nak ataupun tak nak duduk dalam satu majlis
yang dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila berlakunya majlis ilmu dekat dunia ni, bila berlangsungnya majlis ilmu dekat dunia ni, malaikat dia tinggalkan arasy Allah, dia turun ke bumi. Dia turun ke bumi. Lantas Allah bertanya dengan para malaikat Allah, wahai malaikatku, kata Allah, ke mana kamu berduyun-duyun pergi ni? Sedangkan Allah tu maha mengetahui. Saja-saja tanya je, Allah maha mengetahui. Tahu dah malaikat ni pergi mana. Apa kata malaikat? Ya Allah, kami nak turun ke dunia, ya Allah. Sebab di situ turunnya rahmatmu. Sebab di situ adanya hamba-Mu yang memuji membesarkan nama-Mu. Dan rahmatmu, barakahmu turun dalam majlis yang menyebut, yang membesarkan nama-Mu. Sebab daripada pandangan malaikat, bila berlangsungnya majlis ilmu ni, ada cahayanya. Seperti mana kita memandang langit, melihat bintang pada waktu malam hari. Hebatnya majlis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang tak ada ilmu ni, dia paling rugi sekali. Habis masanya digunakan untuk yang lain. Melainkan daripada berlumba-lumba untuk cari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi tinggalkan pada kita dua ilmu. Ada ilmu dunia dan ada ilmu akhirat. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau kamu nak ilmu, nak selamat dunia, nak senang di dunia, kamu kena ada ilmu dunia. Dan kalau kamu nak senang, nak selamat di akhirat, kamu kena ada ilmu akhirat. Dan kalau kamu nak senang kedua-duanya, maka kena ada dua-dua ilmu. Bahkan dipecahkan ilmu itu pada 4 bahagian. Ada orang, tuan-tuan, dengan ilmu yang dia ada ni, dia senang di dunia. Betul? Ada orang dengan ilmu yang dia ada, dia senang dekat dunia. Dia ada harta, dia ada kedudukan, dia ada pangkat, dia ada jawatan, dia ada kemewahan. Dunia dapat pada dia sebab dia ada ilmu dunia. Tapi kalau dia tak ada ilmu akhirat, dia akan susah di akhirat. Ada yang keduanya, orang yang dia tak ada sangat ilmu dunia, tapi dia ada ilmu akhirat. Tok nenek kita, dia tak ada sangat ilmu dunia ni. Dia belajar bukan tinggi-tinggi macam kita. Tapi dia yakin bila dia mengaji ilmu tentang akhirat. Dia pegang sungguh-sungguh, dia beramal sungguh-sungguh. Walaupun dia susah, dia tak dapat dunia. Tapi insya-Allah dia dapat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang ada kedua-duanya. Dia ada ilmu dunia, dia ada ilmu akhirat. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Ini yang terbaik. Dunia dia kaya, dia ada jawatan, dia ada kedudukan. Tapi kekayaan itu, kedudukan itu tidak digunakan untuk kepentingan dirinya, peribadinya sendiri. Tapi digunakan pada jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempatnya, orang yang tak ada ilmu dunia dan tak ada ilmu akhirat. Dunia dia tak dapat, akhirat dia tak dapat. Dan pilihan pada kita. Kita nak senang di dunia, susah di akhirat. Susah di dunia, senang di akhirat. Senang di dunia, senang di akhirat. Ataupun susah di dunia, susah di akhirat. Itu dengan ilmu. Sebab tu orang yang tak ada ilmu ni paling rugi sekali. Paling rugi. Apatah lagi kalau dia tak ada ilmu dunia dan dia tak ada ilmu akhirat. Dan pilihan pada kita. Dan pilihan ini, kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kamu kena buat sebelum kamu mati. Dengan ilmu ni, kita kena buat pilihan. Kena buat pilihan. Dan hidup ini adalah pilihan. Dan memang hidup ni pilihan. Dan nak buat pilihan waktu hidup. Mati tak boleh buat pilihan dah. Waktu hidup ni kita buat pilihan. Nak mana? Nak berada pada jalan syurga ataupun berada pada jalan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pilih salah satu di antara dua. Tak boleh pilih dua-dua dan tak boleh tak buat pilihan. Wajib buat satu pilihan dengan ilmu yang ada pada kita. Sebab tu didatangkan kepada kita tentang ayat apa? Turunnya ayat suratul An demi masa. Ruginya manusia yang pertama, manusia yang tak ada ilmu. Tuan-tuan, apa yang kita lakukan dekat dunia ini bersandarkan dengan ilmu yang ada pada kita. Setiap perkara yang kita lakukan bersandarkan dengan ilmu. Yang baik bermula dengan ilmu, yang jahat juga bermula dengan ilmu. Maka berlumba-lumbalah kita untuk mencari ilmu dunia dan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ambil dunia, akhirat
akan tinggalkan kita. Tapi bila kita ambil akhirat, dunia akan ikut kita. Pilihan pada kita itu yang pertama. Yang ruginya manusia yang pertama, manusia yang tidak mempunyai ilmu. Yang kedua, kata ulama, orang yang ada ilmu pun dia rugi. Tadi yang pertama tadi orang yang tak ada ilmu dia rugi. Yang kedua ni orang yang ada ilmu pun rugi. Ada ilmu pun rugi. Ui, susah tak? Susah mungkin kita. Kita ni ada ilmu tapi rugi tak? Rugi. Rugi yang pertama orang yang tak ada ilmu. Memang rugi, tak ada ilmu. Yang kedua ni dia rugi ke? Bila dia ada ilmu tapi dia juga masuk golongan orang-orang yang rugi. Rugi kenapa lah? Orang yang ada ilmu tapi dia tidak beramal. Ni yang kedua rugi. Ada ilmu tidak beramal. Rugi tak? Rugi. Kita ni ilmu mungkin banyak tapi beramal tak dengan ilmu yang ada pada kita. Sebab ilmu ini tuan-tuan pasangan dia amal. Ilmu ni pasangan dia amal. Rugi bagi orang yang ilmu dia banyak tapi tidak beramal dengan ilmu yang ada. Sebab tu usaha pada kita beramal dengan ilmu yang kita cari. Sebab amal ini dia akan memberikan kekuatan iman pada kita. Apatah lagi saat Allah Ta'ala berikan kita peluang dalam keadaan PKP ni untuk kita memperbanyakkan amal-amal kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sekadar kita hanya cari ilmu tapi tidak beramal. Dan yang paling kita takut dalam beramal itu pula, ada amalan-amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama dipecahkan amalan ini pada 3 bahagian. Yang pertamanya amalan yang diterima. Yang keduanya amalan yang rosak, amalan yang sia-sia, amalan yang bocor. Yang kedua dan yang ketiga, amalan yang kedua tadi amalan yang rosak, amalan yang sia-sia, dan ketiganya amalan yang bocor. Kita takut salah satu pada 3 tu ada pada kita. Dan mudah-mudahan kita ni beramal dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka beramallah dengan apa saja ilmu yang kita cari. Nak beramal ni bukan mudah, sebab tu kata Rasulullah sebaik-baik amalan itu adalah walaupun sedikit tapi dia berterusan istiqamah. Istiqamah. Mudah-mudahan amalan ni ada istiqamahnya. Dan istiqamah ni pula kata ulama pada 3 bahagian. Istiqamah hati, istiqamah lisan kata-kata, dan istiqamah perkataan. Istiqamah perbuatan. 3 perkara. Istiqamah hati, istiqamah lisan kata-kata, dan istiqamah perbuatan. Maknanya 3-3 itu berjalan serentak. Hati, perkataan dan perbuatan kita sama. Ini sebaik-baik amal. Walaupun sedikit tapi dia berterusan. Kita mungkin Ramadan ini, mungkin kita dalam Ramadan ini kita akan berlumba-lumba menambahkan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi bila mana berada di luar Ramadan, betul mungkin kita tak akan dapat melakukan sebagaimana amalan yang kita lakukan dalam Ramadan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Nabi pesan kepada kita, kalau kita tak mampu buat banyak, tak mampu buat semua pun, jangan tinggal semua. Betul, bila keluar pada Ramadan, so mungkin bila selepas pada PKP ni, mungkin suasana kita jadi lain. Mungkin tak ramai manusia yang mampu untuk mengekali ibadah-ibadah yang dilakukan dalam Ramadan ini. Dan kita minta kekuatan kepada Allah untuk mengekalkan kita istiqamah. Walaupun tak mampu buat banyak, tak mampu buat semua, tapi tak tinggal semua. Maknanya itu kefahaman. Kefahaman dengan ilmu. Bila ada ilmu, maka beramallah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, rugi yang ketiga. Orang yang beramal pun dia rugi. Tadi orang yang tak ada ilmu, dia rugi. Kemudian yang keduanya, orang yang ada ilmu pun dia rugi kalau dia tidak beramal. Yang ketiga ni kata ulama, orang yang beramal pun dia rugi juga. Habis kita ni duduk yang mana satu? Kita ni ada ilmu. Kita bukan tak ada ilmu, ada ilmu, dan kita beramal. Beramal pun juga tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Rugi juga. Tak ada ilmu pun rugi. Ada ilmu tidak beramal pun rugi. Beramal pun termasuk juga dalam golongan orang-orang yang rugi.
Rugi macam mana pula ustaz? Kami dah beramal dah. Macam mana kata rugi ni? Ruginya kita dalam beramal ni bila mana kita tak ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu rugi. Rugi tak rugi? Kita orang yang ada ilmu kemudian beramal, kemudian takut-takut tak ada apa? Tak ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ikhlas ini dia tingkatan ibadah kita yang paling tinggi sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Letaknya di ni mana? Di niat, di hati kita. Sebab tu ikhlas ni ukuran ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas tak kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di langit yang keempat atau di langit yang ketujuh letaknya di situ pintu ikhlas. Langit ini dia ada pintu, dia ada 7 pintu. Dia ada 7 pintu dan pintu yang paling akhir adalah pintu ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ibadah kita lepas pada langit yang pertama, lepas pada langit yang kedua, lepas pada langit yang ketiga, lepas pada langit yang keenam. Tapi pada langit yang ketujuh, kata Allah, wahai malaikat, kembalikan semula ibadah yang dilakukan oleh hamba-Ku ni. Allah Ta'ala minta kembalikan balik pada kita. Malaikat lantas bertanya pada Allah, wahai Allah, semua malaikat yang berada pada pintu yang pertama, pintu yang keenam, dia buka luar-luar pintu ni lepas ibadah kita sampai langit yang 7. Tapi kenapa di langit yang 7 ni tak buka pintu ni? Kata Allah, wahai malaikatku, sesungguhnya kamu tak tahu pun apa yang berada dalam hati hamba-hambaku, melainkan aku, kata Allah. Malaikat pun tak tahu ibadah kita ikhlas atau tidak. Bahkan kita pun tak tahu ibadah kita ikhlas atau tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kata dia ikhlas, takut-takut dia terpedaya. Kita tak tahu ibadah kita mana yang ikhlas dengan Allah Subhanahu. Sebab ni rahsia Allah. Sebab tu dalam hidup kita ni tuan-tuan ada lebih kurang dalam 6 ataupun 7 perkara yang menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala rahsiakan daripada pengetahuan manusia. Antara yang Allah Taala rahsiakan kematian manusia. Allah Ta'ala rahsiakan kematian kita. Itu hak Allah. Mati tetap mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merahsia kematian. Tapi ini rahsia Allah. Rahsia Allah. Allah Ta'ala rahsiakan. Kalau Allah, manusia dia tahu hari matinya macam mana? Kalau dia tahu hari mati dia. Ada 2 perkara. Sama ada dia akan bertambah jadi baik ataupun dia akan bertambah jadi jahat. Mungkin ada orang yang bila tahu hari matinya, dia akan lebih dekat dengan Allah. Betul, ada orang yang tahu hari mati dia. Mana orang yang dijatuhi hukuman gantung sampai mati? Dia tahu lah. Itu pun mungkin agak bertukar-tukar tarikh juga. Satu perkara mungkin dia akan lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin juga ada orang yang akan lebih jauh pada Allah bila dia tahu hari matinya. Alang-alang menyelup bekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Takut-takut dia lagi bertambah jauh dengan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala rahsiakan hari kematian manusia. Yang keduanya Allah Ta'ala rahsiakan tentang hancurnya dunia ni, kiamat. Allah Ta'ala rahsiakan. Walaupun Nabi bagi tahu pada sahabat tinggalkan pesan kepada kita, kiamat ini akan berlaku pada hari Jumaat. Tapi kita tak tahu Jumaat mana, itu rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala rahsiakan salah satunya ibadah kita yang paling ikhlas sekali. Ini rahsia Allah. Ibadah kita yang paling ikhlas ni dia rahsia Allah. Kita tak tahu pun ibadah kita yang mana yang ikhlas. Sebab tu pintu ke syurga ni dia banyak tuan-tuan. Bukan satu je. Pintu syurga ni banyak. Dan kita tak tahu pintu syurga mana yang akan terbuka untuk kita. Kerja kamu kata Rasulullah hanya ibadah je. Dan setiap ibadah yang kamu lakukan itu minta pada Allah. Di situlah ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja ibadah yang kita buat, kita minta, ya Allah, jadikan inilah ibadah kami yang paling ikhlas, ya Allah. Mudah-mudahan dia akan mengundang rahmat Allah. Dan betul itulah ibadah kita yang paling ikhlas. Mungkin kita rasa ibadah kita yang paling ikhlas adalah puasa ni paling ikhlas. Betul, puasa ni ramai orang boleh ikhlas dengan Allah. Walaupun dia duduk seorang-seorang, tapi dia tetap tak makan, dia tetap tak minum. Sebab dia tahu Allah sedang memerhatikan dia. Ikhlas hanya dia. Ikhlas hanya kita dalam Ramadan ni tuan-tuan. Tinggal seorang pun tak makan, tak minum. Walaupun boleh makan, walaupun boleh minum. Tapi tak makan, tapi tak minum.
Ikhlasnya kita. Mungkin kita rasa puasa kita ni ibadah yang kita yang paling ikhlas, tapi tak, kata Allah. Allah Ta'ala jemput kita nanti masuk ke syurga Allah dengan apa? Dengan pintu berbakti pada kedua ibu bapa kita. Mungkin di situ letak ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kita rasa yang paling ikhlas ibadah kita ni tahajud, tak pernah tinggal. Tapi Allah Ta'ala tak pilih kita dengan pintu tahajud, Allah Ta'ala pilih kita dengan pintu sedekah. Mungkin kita rasa kita akan masuk syurga dengan pintu sedekah. Tapi Allah Ta'ala tak pilih dengan pintu sedekah. Allah pilih kita dengan apa? Dengan pintu Quran. Kita orang yang sentiasa membaca kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka usahalah untuk kita sama-sama ingat juga pada saya dalam setiap ibadah yang kita buat, kita minta pada Allah, di situlah terletaknya ikhlas kita dengan Allah pada setiap ibadah, walaupun sekecil-kecil ibadah. Sehinggalah sebesar-besar ibadah, minta di situlah ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab orang yang paling rugi sekali orang yang tak ada ilmu. Yang keduanya orang yang ada ilmu tapi dia tidak beramal. Kemudian yang ketiganya orang yang beramal tapi dia tak ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu cerita tentang seorang ulama yang hebat, yang anak murid dia pun ribuan. Satu hari dia dikunjungi oleh malaikat. Dia bagi salam pada ulama tu. Kata ulama tu, wahai malaikat, apa yang ada di tangan kamu tu? Kata malaikat, di tangan aku ni kitab. Di mana dalam kitab ni ada dituliskan nama-nama manusia, nama-nama hamba Allah yang Allah Ta'ala pilih untuk berada di syurga Allah dengan ibadah yang dia lakukan. Kata tuan guru ni, kata ulama ni, boleh atau tidak kamu semak, ada tak nama aku dalam kitab tu? Kata malaikat, boleh aku semak. Malaikat ni cari. Kata malaikat ni, wahai sahabatku, nama kamu tak ada dalam kitab ni. Terkejut dia terkejut. Sebab dia rasa dia orang yang hebat dah dengan ibadahnya. Bahkan anak murid dia pun ribuan, bukan ratusan ribuan. Anak murid dia pun hebat-hebat dah. Dia kata malaikat, takkan nama aku tak ada. Puluhan tahun aku ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan anak muridku pun hebat-hebat. Bahkan anak muridku pun ada anak murid masing-masing dah. Takkan tak ada, mungkin kamu terlupa tulis tu. Kata malaikat ni, nanti aku tanyakan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka naiklah malaikat ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pada waktu yang lain dia turun bertemu dengan tuan guru ulama ni. Dia cerita, wahai sahabatku, memang nama kamu memang tak ada dalam, memang belum lagi diperintahkan oleh Allah untuk aku catatkan dalam kitab nama-nama manusia hamba-hamba Allah yang akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul ibadah kamu hebat, kata. Betul ibadah kamu hebat. Anak murid kamu hebat. Tapi dalam ibadah tu kamu mencari kemasyhuran di dunia. Kamu mencari kepentingan dunia, mencari kemasyhuran dunia untuk namamu dipuji. Tak ada ikhlas kamu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, mudah-mudahan sekecil mana pun ibadah kita dengan Allah, di situlah terletaknya keikhlasan kita dalam setiap ibadah yang kita buat. Kita tak nak jadi orang yang rugi dengan ilmu yang tak ada pada kita. Kita tak nak jadi orang yang rugi ada ilmu tapi kita tidak beramal. Dan kita juga tak nak jadi orang yang rugi bila beramal tak ada ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dalam tafsiran yang pertama. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan yang rugi. Rugi yang macam mana? Rugi pada 3 perkara tadi. Kemudian pada satu tafsiran yang lain pula, ulama dia meletakkan contoh lambang manusia yang hebat dalam ibadahnya masing-masing. Illal ladzina amanu. Dalam sambungan ayat tu, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian melainkan mereka yang beriman. Diletakkan illal ladzina amanu ni contoh manusia itu pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling hebat iman. Sehingga kan kalau dikumpul semua iman manusia dalam dunia ni, maka akan lebih berat timbangan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kenapa kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kalaulah ada Nabi lain selepas daripada aku ni, maka kamulah manusia yang paling layak
untuk memikul jawatan tu, untuk dilantik sebagai Nabi, sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab iman yang ada pada Abu Bakar ni hebat. Dia letakkan contoh manusia tu illal ladzina amanu. Melainkan mereka yang beriman. Orang yang paling hebat imannya, manusia yang paling hebat imannya, dia letakkan contoh itu pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Betul, kita takkan sehebat, sekuat iman Abu Bakar As-Siddiq, tapi sekurang-kurangnya kita nak jaga, nak pelihara iman kita ni baik-baik. Sebab iman ni tuan-tuan, zaman kita ni zaman yang paling mudah. Kosak ni iman kita. Sama ada dengan perkataan kita, sama ada dengan perbuatan kita, ataupun sama ada dengan hati kita. Sebab tu iman ni penting, Nabi pernah cerita pada kita, sebelum dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan matikan dulu orang-orang beriman. Allah Ta'ala akan hantar pada kita satu perkara yang namanya angin merah. Ada cerita dalam Quran, ada cerita dalam hadis. Angin merah. Bila datang angin merah ni, dia hanya akan mematikan dengan izin Allah orang-orang yang beriman dengan Allah. Hanya orang-orang yang beriman sahaja yang akan dimatikan dengan angin merah ni. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak izinkan orang-orang yang beriman ni melihat bagaimana Allah Ta'ala akan hancurkan dunia ni. Dan kalaulah angin merah tu datang pada waktu kita sekarang ni, apakah kita ni mungkin akan dimatikan dengan angin merah tu, dengan iman yang ada pada kita? Sebab Nabi tinggalkan hadis, kata Rasulullah, akhir zaman, fil akhiri zaman. Bila sebut akhir zaman, tak ada zaman lain, zaman kita. Fil akhiri zaman, kata Rasulullah, ada di kalangan umatku yang beriman pada waktu paginya tapi kufur pada waktu petang. Beriman pada waktu petangnya tapi kufur pula pada waktu pagi. Zaman kita kosak iman. Sebab tu contoh manusia yang paling hebat Abu Bakar As-Siddiq. Kita ni cuma nak jaga iman kita baik-baik je. Dengan ilmu, dengan amal dan ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita nanti juga dimatikan dalam kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu contoh manusia. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Melainkan orang yang beriman, yang beramal soleh. Beramal soleh diletakkan contoh manusia tu pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab letakkan contoh tu pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Tu manusia paling hebat ibadahnya. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, siang dia garah. Siang hari watak dia lain, malam hari watak dia lain. Dia tegas dalam kepimpinannya. Kita selalu dengar cerita Iblis, syaitan ni, dia takkan berani jalan satu jalan yang dilalui oleh Umar Al-Khattab. Dia tak berani, dia akan cari jalan lain. Menunjukkan ketegasan Umar ni. Memang siang dia tegas, orang yang ditakuti. Sehingga iblis syaitan pun takut. Tapi pada malam harinya, pada setiap ibadah yang dia lakukan, menangis dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ada lekuk di pipinya. Kerana setiap malam dia menitiskan air matanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan-tuan, kita. Kita tak usah ambil lah tahun 2019, kita ambil tahun 2020. Sekarang ni kita masuk di penghujung bulan April. Dah hampir 4 bulan dah. Kita berada dalam tahun 2020. Sepanjang bulan 4 ni, daripada Januari sampai April ni, berapa kali kita menangis dengan Allah? Rasa-rasanya berapa kali kita menangis dengan Allah? Menangis, mengenang dosa-dosa lalu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata ni dia hebat. Air mata ni dia mampu memadamkan kemurkaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata yang menangis, mengenang dosa-dosa lalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila Jibril berhadapan dengan Allah, kata Allah, wahai Jibril, di hadapan kamu ni, di hadapan kamu ni ada 2 bekas air. Maka kamu ambillah mana-mana salah satu ni, kamu siramkan dulu pada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril ambil bekas yang pertama. Jibril siramkan pada api neraka, makin kuat menyala api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril kembali pada Allah, ambil pada bekas yang kedua. Bila Jibril siramkan pada api neraka Allah SWT dengan izin, biiznillah, dengan izin Allah SWT, maka padam kemurkaan api neraka Allah SWT. Terkejut Jibril.
Jibril tanya pada Allah, wahai Allah, air apakah ini sehingga dia mampu memadam api neraka-Mu? Kata Allah, wahai Jibril, itulah air mata hamba-hambaku yang menangis padaku mengenangkan dosa-dosa lalunya dengan aku. Kita sepanjang hidup kita, sepanjang Ramadan ni baru masuk 3 hari. Mungkin belum menangis lagi kot. Ada yang dah menangis lah. Berapa kali kita menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak tunjukkan pada kita, wa aminus solihat, orang yang beramal soleh ni diletakkan contoh lambang manusia ni pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian wa tawassabil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Diletakkan contoh itu pada satu manusia yang hebat ilmunya. Pada siapa? Pada Sayyidina Uthman bin Affan yang membukukan Al-Quran sampailah pada generasi kita hari ini. Kalam-kalam Allah. Al-Quran tu, kalam-kalam Allah berpesan dengan kebenaran. Sebab semua yang dalam Quran tu adalah kalam-kalam Allah, kebenaran kata-kata Allah. Ayat-ayat Allah. Bukan boleh main-main dengan ayat-ayat Allah ni. Tak usah kata satu ayat, satu huruf je kita tolak, maka kufurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rosak akidah kita. Sayyidina Uthman ni berpesan pada kita dengan Al-Quran. Zaman Sayyidina Uthman dibukukan Al-Quran. Saya pun tak pasti sama ada pembukuan Al-Quran ni adalah perintah daripada Rasulullah ataupun tidak. Saya tak pastilah. Tapi kalau ada perintah daripada Rasulullah, kenapa tidak dibukukan waktu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq maupun zaman Umar Al-Khattab? Kenapa dibukukan pada waktu zaman Sayyidina Uthman bin Affan? Itu kita tak tahulah, mungkin ada rahsia, mungkin ada sirah-sirah yang belum lagi kita baca. Dibukukan Al-Quran. Kata-kata, pesan daripada Allah, pesanan daripada Allah, surat cinta daripada Allah untuk kita hamba-hamba ni. Yang dulunya ditulis di atas-atas kulit-kulit binatang, di daun-daun tamar. Kemudian dihimpunkan jadi Al-Quran pada kita hari ini. Yang dulunya tak ada baris. Tak ada baris. Memang susah nak baca lah, tak ada baris. Susah dah. Susah nak baca, tak ada baris. Sekarang ni dia letak baris pun tak baca juga. Allahu Akbar. Kalau tak ada baris memang tak boleh baca dah. Memang tak boleh baca dah. Ni dah letak baris dah, takkan tak boleh baca juga. Allah akan tanya pada kita nanti ni. Allah akan tanya pada kita. Kamu dekat dunia lu, kenapa kamu tak boleh baca Quran? Sedangkan yang lain kamu boleh baca. Yang lain kamu boleh baca. Yang lain kamu boleh hafal. Tapi kenapa Quran tu, kalam-kalamku, kata-kataku, kamu tak boleh baca? Allah akan tanya pada kita. Susah macam mana pun usaha pada kita tuan-tuan untuk kita belajar Al-Quran. Sebab dia kata-kata Allah berpesan-pesan dengan kebenaran. Diberikan contoh lambang manusia kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian yang terakhir, watawassabil sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Ini diletakkan contoh lambang manusia itu pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ataupun Sayyidina Ali kamar wajah Sayyidina Ali bin Abu Talib. Walaupun dia menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hidup dia susah. Banyak kita baca sirah tentang Sayyidina Ali ni. Dia susah, tapi Nabi gelarkan Sayyidina Ali ni sebagai gedung ilmu, gudang ilmu. Ilmu dia banyak. Kalau kamu tak bertemu dengan aku untuk kamu tanyakan apa-apa soalan, maka kamu tanyalah Ali. Dia juga boleh memberikan pandangan. Itu hebatnya Sayyidina Ali. Walaupun dia jadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hidupnya susah. Sentiasa berada dalam kesusahan, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi susah-susah dia pun tetap dia yakin, tetap beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara tafsiran yang ada dalam Suratul As sebagai panduan pada kita. Dan mudah-mudahan kita ambil lah panduan ini untuk kita meneruskan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tahun ini kita berada dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang nak kata sukar sangat, bukanlah sukar sangat, taklah sukar, tak boleh keluar rumah tu taklah susah sangat. Tapi tuan-tuan, dalam setiap perkara yang Allah Ta'ala berikan pada kita ada hikmah. Mungkin inilah masa terbaik pada kita untuk kita memperbanyakkan amal-amal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pesan untuk tuan-tuan, tapi pesan untuk saya juga, untuk diri kita sendiri.
Kalaupun kita tak mampu nak buat semua, jangan tinggalkan semua. Mudah-mudahan pada setiap malam dalam Ramadan ni ada waktu yang kita letakkan sedikit masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah berapa masa yang boleh kita buat, dan ibadah ni, amalan ni juga bergantung pada kesihatan tubuh badan kita. Jangan berlumba-lumba kemudian di penghujung tu tinggal. Mana kita beransur-ansur daripada awal-awal Ramadan ni ada ibadah yang kita sempurnakan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita juga nanti sampailah penghujung Ramadan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di antara manusia yang sentiasa menghidupkan Ramadan, menghidupkan malamnya dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita ingat balik, ulang balik, kita tak nak jadi orang yang rugi sebab tak ada ilmu, rugi sebab ada ilmu tidak beramal, dan rugi bila amal tidak ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sekadar yang boleh kita kongsikan tuan-tuan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik kita ambil, yang salah, yang tak betul kita buang jauh-jauh. Mudah-mudahan Ramadan ni memberikan kita kekuatan untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan berusaha untuk memahami Ramadan ini. Berusaha untuk memahami Ramadan. Ada perkara-perkara yang kadang-kadang dalam Ramadan ni kita tak faham, tuan-tuan, kita tak faham. Bahkan mungkin kita faham tapi saja-saja buat tak faham. Dia ada kefahaman. Kefahaman ni penting. Saya ingat pesan seorang tuan guru, dia pesan solat subuh berjemaah itu adalah lebih utama daripada solat tahajud, solat tarawih dan solat witir. Solat subuh berjemaah. Sebab dia kewajipan. Ada orang yang kerja tahajud tapi tak solat subuh. Maknanya dia tak faham daripada sudut yang mana lebih aula, yang mana lebih afdal, yang mana lebih utama. Solat subuh ataupun solat tahajud, witir ataupun tarawih. Mana kefahaman di situ. Paling baiknya kita buat semua-semua sekali. Paling baik. Tapi jangan buat tahajud, buat tarawih, buat witir tapi tak solat subuh. Mana kefahaman. Di situ banyak lagi kita boleh kongsikan, insya-Allah. Kita akan kongsikan pada waktu-waktu yang lain. Hari ini pun dah masuk dah pukul 11 dah. Janjinya tadi setengah jam, ni dah lebih setengah jam. Tak apalah tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikan dan juga dicatatkan, insya-Allah akan dicatatkan dalam amalan kita di antara amal-amal soleh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan doa kita pada Allah, mudah-mudahan Allah Taala angkat, Allah Ta'ala hilangkan wabak penyakit ini, dan Allah Ta'ala kembalikan kita dalam suasana yang aman, suasana yang tenteram, suasana yang damai untuk mensyukuri apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab ini juga tanda-tanda iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab setiap sesuatu yang datang pada kita pasti ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan PKP ini juga menjadi satu pengajaran pada kita untuk kita lebih mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab untuk jadi orang yang syukur ni susah, kata Rasulullah. Jadi orang yang syukur ni susah. Bahkan aku pun berdoa pada Allah 5 kali sehari semalam untuk jadi orang yang bersyukur pada Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husna ibadati. Nak jadi syukur ni susah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita dalam pelukan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah ada jalan nanti yang akan dibukakan oleh Allah pada kita untuk berada di syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ampun maaf, kata-kata lisan yang mengundang perasaan tak selesa pada tuan-tuan. Yang baik, ambil sebagai manfaat, yang salah kita buang jauh-jauh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita pada kuliah-kuliah yang akan datang, insya-Allah, untuk kita terus beramal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehinggalah kita dijemput kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keadaan kita redha pada Allah dan Allah Ta'ala redha pada kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an, zalika liman khasya rabbah. Aku redha pada kamu, kamu redha pada aku, dan masuklah kamu ke syurga ku, kata Allah, dan rahmat kasih sayangku. Dan Allah Ta'ala sampaikan salamnya nanti. Salamun qaulan min rabbir rahim. Yang itu salam daripada Allah bagi penghuni syurga Allah Subhanahu. InsyaAllah kita akan dihimpunkan di syurga Allah Subhanahu. Terima kasih pada sahabat saya, saudara Abu, yang sudi
mengundang saya untuk berkuliah online pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan semua kita diberikan pahala yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.